Cerita ni sedap. Tajuk dia Three Idiots atau Tiga Orang Bodoh lakonan Amir Khan. Cerita ni dimulakan dengan babak Farhan yang tengah duduk dalam kapal terbang. Elok sipi je lagi plane dia nak terbang, dia dapat call dari entah siapa yang membuatkan dia terkesima. Tak senang duduk dibuatnya, macam baru lepas dalam panggilan kecemasan. Lepas tu dia pun bangunlah dari tempat duduk dia nak pergi bercakap dengan para mugari. Dengan tak semena-mena dada dia terasa perit dan dia tumbang tak sedarkan diri. Nengokkan keadaan si Farhan tu, pilot pun buatlah U-turn dan buat emergency landing. Yelah, orang tengah sakit tu Kang tak pasal-pasal mati dalam kapal terbang. Naik Pak Karim. Farhan ni pun dibawa lah keluar daripada kapal terbang guna kerusi roda. Masa diorang tengah duk tolak kerusi roda tu, si Farhan ni boleh pula pergi buka mata. Nampak no nipunya. Rupanya si Farhan ni acah-acah je sakit sebab dia nak turun dari flight tu. Bila dapat peluang, dia terus lari dan ambil teksi pergi ke rumah si Raju. Sambil-sambil tu dia call lah si Raju ni nak bagi tahu yang kawan diorang Rancho ajak jumpa. Aku tahu kau takkan percaya cerita aku, tapi Rancho is back my brother. Rancho dah cancer this back. Kau siap cepat, aku pergi ambil kau sekarang. Apa lagi, kawan tu dah lah baru bangun tidur. Berebutlah dia bersiap sampai seluar pun lupa nak pakai. Diorang pun pergilah atas bangunan ni dan berjumpa dengan kawan kolej diorang yang bernama Catur Bestari. Si Catur ni lah yang call Farhan tadi. Dia pun ingatkanlah balik perjanjian antara dia dengan Rancho 10 tahun lepas. Waktu tu Catur bet lah yang dia akan jadi lebih kaya dan lebih berjaya daripada Rancho. Lah beria now. Benda ingat gurau-gurau je, tak sangka si Catur ni ambil serius. Kiranya Catur ni musuh tradisi diorang lah masa kat kolej dulu. Disebabkan Rancho ni tak muncul-muncul, maka Catur ni declare lah yang dia menang dalam pertaruhan antara diorang tu. Yang dua orang tu langsung tak ambil kisah pasal tu, sebab diorang ni sebenarnya datang situ sebab nak jumpa Rancho. Almaklum lah, lepas dia habis belajar langsung lost contact. Lepas sedar yang diorang ni sebenarnya dah kena kelepet, Farhan dengan Raju pun naik lah angin. Sikit lagi kawan tu nak kena hanyak. Catur ni pun bagi tahu yang dia tahu sekarang Rancho ada dekat mana dan sanggup untuk teman Farhan dan Raju pergi cari Rancho. Kemudiannya kita pun ditunjukkan ke masa lampau. Farhan, Raju dengan Rancho ni roommate masa dekat kolej dulu. Farhan ni sebenarnya terpaksa belajar engineering sebab bapak dia suruh, walhal sebenarnya dia ada minat lain. Jadi dia pun terpaksalah korbankan cita-cita dia semata-mata untuk jaga hati bapak dia. Si Raju ni pula memang minat engineering tapi macam tak berapa nak confident dengan diri sendiri. Dia ni ada masalah keyakinan diri lah, lebih kurang macam gitu. Pertama kali dia orang jumpa Rancho, masa tu geng-geng sini tengah duk bully pelajar-pelajar yang baru ni. Masa dia orang tengah kena bully tu, Rancho baru saja sampai nak check in ke bilik dia. Senior ni perasan lah yang Rancho ni baru sampai. Apa lagi sukalah mamat tu ada mangsa baru, fresh meat katanya. Tapi Rancho dengan selambanya masuk bilik, lepas tu kunci pintu. Si senior tu geram lah weh, kena ayam dengan budak baru masuk. Dia pun ugut lah Rancho kalau tak nak keluar juga dari bilik, dia nak kencing kat pintu bilik dia orang. Tapi Rancho ni cerdik, dia ambil wayar elektrik, lepas tu sambungkan kat sudu besi, lepas tu pelan-pelan dia letak bawah pintu bilik dia orang. Apa lagi, kerah kejung lah mamat tu kena elektrik. Memang jadi hotdog panggang lah barang tu. Bermula saat tu lah Farhan dan Raju ni mula menahan diri dari merasa impress dekat Rancho. Beberapa hari lepas tu pelajar baru masuk ni diperkenalkan dengan direktor universiti dia orang, iaitu Mr. Virus Sahattaburti. Mr. Virus ni memang garang habis. Dia duduk bagi ucapan dekat student-student baru ni. Mr. Virus ni kemudiannya keluarkan sebatang pen dari poket dia. Pen ini bukan sebarangan pen. Pen ini adalah pen khas yang digunakan oleh astronot untuk menulis di angkasa lepas. Bertahun-tahun saintis ambil masa untuk cipta pen ni. Mr. Virus pun cakap yang pen ni dia dapat daripada cikgu dia. Masa tu dia kira student paling top lah, itu pasal cikgu dia bagi pen tu kat dia kan. Dia pun cakap lah yang dia berniat nak hadiahkan pen tu kepada pelajarnya yang paling cemerlang. Tetapi disebabkan Mr. Virus ni mempunyai expectation yang sangat tinggi, maka selama 20 tahun dia mengajar, dia belum jumpa lagi pelajar yang betul-betul layak untuk terima pen tu konon. Apalagi dia orang semua berkobar-kobar lah nak jadi yang terbaik supaya dapat pen tu kan. Tiba-tiba si Rancho ni angkat tangan, dia duk tanya kat Mr. Virus tu, susah-susah je cipta pen khas, kenapa astronot tak guna pensil je kat angkasa lepas? Terkejut mat Mr. Virus dengar soalan tu. Selama ni tak ada seorang pun pelajar dia yang berani tanya soalan. Disebabkan tak mampu nak jawab soalan dari Rancho tu, Virus pun cakap yang dia akan cari jawapan untuk soalan tu nanti. Lepas habis je perjumpaan tu, si Milimeter ni tukang cuci kat situ pujilah Rancho atas soalan bernas dia tu. Lepas tu Rancho bagi Milimeter ni duit, suruh dia beli uniform sekolah dan masuk je mana-mana kelas untuk belajar cari ilmu. Farhan memang kagum habis dengan Rancho ni, tapi Raju pula fikir yang Rancho ni akan mendatangkan masalah kat dorang. Rancho ni tak macam student lain yang ikut je apa yang ditulis dalam buku. Dia banyak bertanya dan mempersoalkan sistem pendidikan yang menyusahkan para pelajar. Dia ni memang minat betul dengan engineering, tapi disebabkan perwatakan dia yang agak gila-gila, cikgu-cikgu kat situ beranggapan yang dia ni tak serius dalam pelajaran. Dekat universiti diorang tu ada seorang ni nama dia Joy Lobo, pelajar tahun 4. Dia ni macam Rancho lah juga, kreatif and jenis yang suka cipta-cipta benda baru. Masa tu dia tengah siapkan satu projek ni. Disebabkan deadline dia dah lepas, Virus ni tak nak tengok langsung projek si Joy Lobo ni. Virus siap call bapak si Roy ni dan bagi tahu bapak dia yang Joy ni tak akan graduate. Berita tu agak
agak berat untuk diterima bapak Joy, apatah lagi pada Joy sendiri. Lepas dari insiden tu, Joy ni dah macam putus harapan lah, kemurungan teruk kawan tu. Lepas tu rancu ni terjumpa projek Joy ni dalam tong sampah. Rupa-rupanya Joy ni tengah buat drone berkamera. Rancu pun tambah baik lah drone Joy tu kan. Lepas dia siap, dia pun test lah drone ni dengan terbangkan ke bilik Joy, nak buat surprise lah kat kawan tu. Kononnya alangkah terkejutnya diorang bila nampak mayat Joy tergantung kat bilik dia. Disebabkan terlalu kecewa, Joy ni ambil jalan singkat untuk bunuh diri. Masa nak ke bumi Joy, rancu face to face dengan virus. Dia kata yang kes Joy ni sebenarnya bukan kes bunuh diri, tapi dia dibunuh akibat terlalu tertekan. Of course lah rancu salahkan virus dalam insiden ni kan. Dek tercabar dengan tuduhan rancu, virus ni hantar satu surat ke keluarga Farhan dan Raju untuk maklumkan yang pelajaran anak-anak diorang terganggu kerana berkawan dengan rancu. Lepas dapat surat daripada virus, bapa Farhan jemput diorang datang ke rumah nak minta rancu untuk jauhkan diri dari anak dia. Rancu ni boleh pula aduk khayal dengan gambar-gambar haiwan yang ada kat bilik Farhan. Farhan ni sebenarnya nak jadi wildlife photographer macam National Geographic gitulah. Tapi itulah bapak dia tak bagi. Bapak dia kata yang kerja-kerja macam tu tak boleh menjamin masa depan, dek. Rancu ni cubalah nak ubah persepsi bapak Farhan tu, tapi malangnya tidak berjaya. Sudah tu, diorang pergi pula rumah Raju. Hidup Raju ni memang sadis susah habis. Dia ni datang dari keluarga yang susah. Bapak dia ni dah terlantar sebab sakit. Jadi Raju ni merupakan satu-satunya harapan keluarga diorang. Sebab itulah dia ni sentiasa takut. Dia takut yang dia akan hampakan harapan keluarga dia. Lepas balik dari rumah Raju, kebetulan pula diorang lalu kat satu kenduri kahwin ni. Disebabkan terlalu lapar, diorang pun menyamar jadi tetamu dan pergi kenduri tu. Masa kat kenduri tu, rancu terjumpa dengan seorang perempuan ni. Nama dia Pia. Rupa-rupanya si Pia ni anak virus, dan kenduri tu adalah kenduri kahwin kakak Pia, aka anak perempuan virus jugalah. Sudah kantoi. Apa lagi, virus pun halau lah diorang daripada majlis tu. Bala apalah diorang ni asyik-asyik buat hal dengan virus ni kan. Scene seterusnya memperlihatkan Catur tengah edar majalah bukan-bukan ke setiap bilik. Si Catur Vestari ni nampak je macam budak nerd, tapi sebenarnya dia ni pun nakal juga. Biasanya malam sebelum peperiksaan, dia akan pergi ke setiap bilik dan supply majalah bukan-bukan ni kepada diorang semua. Tujuan dia buat macam tu supaya orang lain hilang fokus untuk belajar. Rancu tahu taktik kotor Catur ni, jadi dia pun plan nak kenakan si Catur ni. Satu hari Catur ni dijemput untuk bagi satu ucapan dalam bahasa Hindi. Disebabkan dia ni tak berapa mahir dalam bahasa Hindi, dia duk hafal je skrip ucapan tanpa faham maksud sebenar skrip tu. Si Rancu ni apa lagi, buat dajal lah kat member tu. Dia pergi ubah tag ucapan si Catur tu. Pada hari kejadian, Catur dengan bangganya bagi ucapan yang telah diubah Rancu. Catur ni tak sedar yang dia sebenarnya duk menghina VVIP yang ada dekat majlis tu. Apa lagi, malulah weh kawan tu. Habis kecoh satu dewan waktu tu. Lepas kejadian, Rancu and the gang pun lepak kat atas bangunan duk gelak-gelakkan si Catur. Tiba-tiba muncullah Catur dalam keadaan marah dan kembalilah kita ke scene awal-awal tadi berkenaan perjanjian antara Catur dengan Rancu 10 tahun yang lepas. Satu hari Rancu duk jalan-jalan kat pekan, tiba-tiba dia terserempak dengan Pia dan tunangnya. Rancu ni suruhlah Pia buat-buat hilangkan jam tangan yang tunang dia bagi. Bila tahu je jam yang dia bagi hilang, tunang si Pia ni duk mencarut-carutlah ke Pia. Nampaklah kat situ yang dia lebih pentingkan kebendaan daripada tunang dia sendiri. Pia kecewa lah dengan tunang dia tu jap dan dia pun minta putus. Tiba-tiba Rancu dapat call yang bapak Raju kena sawan. Berdesuplah Rancu dengan Pia pergi rumah Raju dan terus tolong hantar ke hospital. Doktor kat situ bagi tahu disebabkan tindakan pantas Rancu, bapak Raju dapat diselamatkan. Raju pun berterima kasih atas bantuan kawan dia tu. Akhirnya result exam pun keluar. Walaupun berada di kedudukan terakhir, Farhan dan Raju tetap bersyukur sebab diorang pass exam. Tapi diorang kembali murung lepas tahu yang Rancu merupakan top student dalam peperiksaan tu. Catur pula dapat tempat kedua dalam peperiksaan. Jadi masa sesi bergambar, Mr. Virus dengan Catur adalah dua orang yang paling kecewa sebab kena bergambar sebelah menyebelah dengan Rancu. Berbalik kepada masa sekarang, Farhan, Raju dengan Catur pun sampailah ke sebuah rumah yang diaktakan rumah mak bapak Rancu. Masa diorang sampai tu, bapak Rancu baru saja meninggal dunia. Jadi diorang ni pun ambil kesempatan untuk jumpa dengan Rancu. Alangkah terkejutnya bila Rancu yang ada tu tak serupa langsung dengan kawan diorang masa dekat college dulu. Nama sama, tempat belajarnya sama, tapi orang dia berbeza. Disebabkan nak tahu cerita sebenar, diorang pun berdepan dengan orang yang menggunakan identiti Rancu tu. Mula-mula lelaki tu tak nak lah nak bagi kerjasama kat diorang, tetapi si Farhan ugut nak buang abu mayat bapak dia ni dalam jamban. Teruslah mamat tu mengaku yang memang dia adalah Rancu yang sebenarnya. Kawan diorang tu sebenarnya anak tukang kebun kepada family mamat tu. Dia gunakan identiti Rancu untuk tolong Rancu ni dapatkan degree. Kawan diorang tu tak kisah, tak dapat sijil, janji dia dapat pergi belajar dan dapat ilmu. Dan dalam perjanjian, lepas sahaja dia berjaya tamatkan pengajian, dia perlu pergi ke tempat lain dan menghilangkan diri. Lepas tu Rancu ni bagilah satu alamat ni dan katanya kawan diorang tu ada kat sana. Berbalik semula ke masa lampau, waktu tu diorang tengah tahun akhir dan Virus tengah bagi ucapan pasal interview kerja yang akan berlangsung tak lama lagi. Sempat lagi Virus tu buruk-burukkan Farhan dengan Raju. Dia siap jamin lagi yang Farhan nitrate dan pre-rajulization tak akan dapat kerja punya. Malam tu diorang
orang bertiga duk mabuk-mabuk lah, konon-konon nak release tension lah. Rancho bagi tahu yang dia ada jumpa surat Farhan untuk bekerja dengan jurugambar yang terkenal, tapi surat tu tak pernah dipostkan sebab ikut cakap bapak dia untuk jadi engineer, sedangkan dia memang minat sangat nak jadi wildlife photographer. Farhan ni dia melawan lah balik cakap Rancho dan cabar Rancho luahkan perasaan kat Pia. Barulah nak mari bagi advice dekat dia. Rancho ni pun pergilah ke rumah Pia dengan dorang semua. Tengah Rancho duk confess kat tingkap atas, Raju kat bawah pergi kencing kat pintu rumah Pia. Virus terjaga dari tidur dan apa lagi, diorang pun larilah dari situ. Walaupun dalam keadaan samar-samar, tapi dia dapat cam muka Raju. Diorang tertidur kat dalam satu kelas ni dan esoknya masa semua tengah belajar, Virus masuk dalam kelas tu. Kantoi lah. Raju masih mamai disebabkan mabuk semalam dan dia pun dipanggil masuk ke dalam bilik Virus. Virus bagi tahu yang dia akan dibuang dari universiti. Raju pun merayulah supaya diberikan peluang kedua, tapi macam biasa Virus cakap, kau jadi saksi aku malam tu Rancho ada dengan kau dan kita buang Rancho dari kolej ni. Cepat pilih, kau nak selamatkan diri ke kawan kau. Disebabkan terlalu dilema, Raju pergi ke tingkap bilik Virus dan terus terjun untuk bunuh diri. Seterusnya, Rancho dengan Farhan bergegas pergi ke hospital. Walaupun selamat tapi koma jugalah Raju lepas tu. Macam-macam cara kawan-kawan dia ni buat nak bagi dia sedar dari koma. Hukuman dia pun dah ditarik balik pihak kolej. Satu hari ni Rancho melawak lah, cakap bangunlah Raju, Farhan sudi nak kahwin dengan adik kau ni. Raju yang dengar berita tu pun terjaga dari koma dan suruh dia orang stop lah main-main. Pada masa yang sama, Farhan dapat reply dari juru gambar terkenal tu dan selepas diteliti, jurugambar tu setuju nak ambil Farhan jadi pembantu dia. Walaupun masih berkerusi roda, Raju sempat lagi pergi interview dan dia pun di offer kerja. Farhan pun pergilah minta restu bapak dia dan akhirnya bapak dia izinkan anak dia untuk teruskan kerjaya dalam bidang fotografi. Apa lagi diorang? Tusi Great Ho Tofa Kabul Karo lah tayang sependek kat babaran cerdas. Lepas Virus dapat tahu yang Raju dapat kerja, dia pun tak senang duduk lah. Dia cakap yang dia akan buat exam yang paling susah semata-mata nak bagi diorang gagal. Kenapa kau begitu kejam Virus? Pia yang tahu plan jahat bapak dia suruh Rancho and Farhan curi kertas periksa kat bilik Virus. Pia siap bagi kunci pendua lagi kat dorang. Scene kembali ke masa sekarang, Farhan and Raju bagi tahu Pia yang dorang dah jumpa si Rancho ni. Malangnya hari tu adalah hari perkahwinan Pia sebenarnya. Tinggal beberapa jam je lagi sebelum Pia nak jadi bini orang. Tak fikir panjang brother. Dorang terus pergi majlis Pia and bawa lari Pia dari majlis tu. Kembali ke masa lalu, Virus tahu yang diorang curi kertas exam dari bilik dia dan ketiga sahabat ni dibuang dari kolej serta-merta. Di rumah Pia dengan bapa dia, Virus bertengkar pasal kematian abang dia dulu. Si Pia ni cakap yang abang dia bunuh diri sebab kena paksa jadi engineer sedangkan abang dia dulu tak minat. Pia ni pun pergilah keluar rumah. Keadaan waktu tu hujan lebat gila dan banyak jalan tutup disebabkan banjir. Tiba-tiba kakak Pia ni yang tengah syarat mengandung tu nak beranak lah pula. Sudah, jalan dah lah banyak kena tutup. So Virus tak boleh nak bawa akak Pia ni pergi ke hospital. Ambulan pun tak nak sampai. Tengah dalam kelam kabut tu, Rancho terserempak dengan dorang dan terus tolong kakak Pia. Rancho gunakan je peralatan apa yang ada dan cipta alat-alat untuk tolong mudahkan si kakak Pia ni beranak. Alhamdulillah, akhirnya kakak Pia ni berjaya juga lahirkan anak dengan bantuan Rancho dan lain-lain. Waktu tu Virus yang helpless gila teruk lah. Walaupun dia ni hebat engineering secara teorinya, tapi tak mampu nak bantu anak dia sendiri. Dan waktu tu juga dia sadar atas perbuatan dia selama ni dan berterima kasih dekat Rancho sebab dah tolong selamatkan nyawa anak dan cucu dia waktu tu. Rancho pun dah nak gerak dah lah kan, pasal dia pun dah kena buang di kolej dah kan. Tapi Virus halang dia. Virus cakap untuk menjawab soalan dia dulu, kenapa astronot tak pakai je pensel kat angkasa lepas, adalah sebab karbon yang dihasilkan oleh pensel tu nanti akan terapung di angkasa dan boleh membahayakan nyawa astronot. Dan Virus pun hadiahkanlah pen astronot tu dekat Rancho. Virus pun tarik balik hukuman buang kolej diorang dan benarkan diorang ambil final exam. So waktu diorang graduate tu, Rancho sekali lagi merupakan top student dalam batch diorang dan itulah kali terakhir Farhan dan Raju bertemu dengan Rancho. Sampai je diorang kat tempat tu, ada sebuah sekolah dan diberitahu bahawa Rancho merupakan cikgu kat sekolah tu. Diorang pun terjumpa juga dengan Milimeter, dulu tukang cuci dekat kolej diorang. Sekarang dah besar panjang dah budak ni dan dia bekerja dengan Rancho. Akhirnya setelah bertahun-tahun menghilangkan diri, diorang jumpa juga si Rancho ni. Last kali Catur datang dan memperlekehkan Rancho sebab setakat jadi cikgu sekolah je tak macam dia kerja korporat. Dia siap rampas pen astronot yang Virus hadiahkan tu sebab bagi dia lebih layak dapat pen tu berbanding Rancho yang kerja sebagai cikgu sekolah je. Diorang pun tanyalah apa nama betul si Rancho ni sebenarnya. Rancho pun bagi tahu yang nama betul dia adalah Fungsuk Wangdu dan dia merupakan inventor terhebat yang Catur Bestari ni nak jumpa sangat-sangat tu. Lepas Catur tahu siapa Rancho yang sebenarnya, dia pun minta maaf dan kejar Rancho untuk suruh sign kontrak antara Fungsuk Wangdu dengan company dia. Cerita pun tamat. Kalau korang nak request apa-apa movie, boleh share di bahagian komen kat bawah, okay? So guys, kalau korang suka dengan video kali ini, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.